Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, apa khabar semua anak-anak? InsyaAllah moga-moga semua sihatlah, dapat-dapatlah cuti lama ni kan. Jadi insyaAllah hari ni kita akan belajar subjek adab. Adab ni Ustaz kata senang lah. Macam adab ni sebelumnya Ustaz ada cakap, adab ni kita guna logik je kan. Sebab contohnya dia bagi satu tajuk adab dengan ibu bapa. Jadi kita letak diri kita dekat dengan ibu bapa tu. So apa benda sepatutnya kita kena buat depan ibu bapa, macam tu. Jadi kalau apa-apa soalan datang, dimintanya adab, kita bagi seperti kita bayangkan yang kita ada kat tempat macam tu. Senang cerita macam PCHI dulu, penghayatan cara hidup Islam. Kan Ustaz tanya kan, bagi adab, bagi akibat. Jadi semua budak boleh jawab. Macam tu cara dia yang kita nak bila dalam PKK sebenar. Okay, jadi insyaAllah hari ni kita akan cuba ulang kaji tentang adab bermusyarat. Adab musyarat Am-Zakarah. Rasa sebelum ni kita ada bincang, cuma hari ni Ustaz nak cuba ringkaskan balik semula lah. Jadi harap semua boleh dengar. Lepas tu nanti kita akan buat latihan sikit. Dan itu je untuk hari ni kan. Sehari satu subjek jadilah kan, daripada tak buat berapa, dia tak mandi kan sehari tu kan. Okay, adab bermusyarat ataupun dalam nama lainnya adalah muzakarah. Adab bermuzakarah ni, muzakarah ni sangat dituntut dalam Islam, dan zaman Nabi Muhammad SAW pun selalu amalkan muzakarah dalam apa jua keputusan dia nak buat. Okey, jadi hari ni kita akan pergi kepada maksud muzakarah, adab dan akibat serta faedah semualah. Kita akan ringkaskan sebaik mungkin supaya kita mudah untuk faham dan kita boleh buat dalam buku latihan insya-Allah. Okey, adab bermusyarat ataupun bermuzakarah dari segi maksudnya, daripada ayat buku ni kita baca memang panjang. Kalau nak hafal pun ustaz pun insya-Allah lah takkan hafal sebab panjang. Kebawaan ayat musyarat merupakan satu perbincangan berkaitan dengan sesuatu isu atau perkara bagi mencapai satu keputusan dan persetujuan terbaik untuk kebaikan bersama. Masya-Allah. Panjang kan? Jadi musyarat boleh kita simpulkan dengan kefahaman sendirilah. Insya-Allah diterima jawapan macam ni. Kita bagi tahu bermusyarat ni bermaksud perbincangan dalam satu kelompok yang ramai untuk mencapai satu keputusan yang padu, yang tepat. Macam tu. Dan keputusan tu untuk kebaikan bersama. Ini kefahaman masing-masing. Okay? Macam Ustaz ringkaskan maksud keseluruhan ni adalah satu perbincangan yang melibatkan kelompok yang ramai untuk mencapai satu keputusan yang padu untuk kebaikan bersama. Itu jawapan untuk maksud bermusyarat. Dan keputusan tu mestilah dalam keadaan yang baiklah, memberikan manfaat, bukan memberi mudarat. Bukan yang dia pergi bincang macam mana nak rembat rumah orang, dia pergi bincang macam nak curi motor. Tu bukan dalam muzakarah. Muzakarah ni yang menarik rahmat Allah tau. Satu muzakarah bila dia buat, dia menarik satu rahmat Allah. Jadi kalau kita muzakarah untuk pergi curi barang orang, itu bukan muzakarah, itu mubala daripada Allah. Okey, itu nama dia mubala daripada Allah. Jadi itu maksud musyarat. Baik, kita pergi seterusnya. Ini adalah ayat Quran yang Allah SWT letak dalam Quran. Maksudnya, maka disebabkan rahmat Allah, kamu bermula lemah lembut, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri sekelilingmu. Dan semua inilah ayat-ayat Al-Quran. Maksud bagi tahu, Allah bagi tahu bila kita dalam satu kelompok yang ramai, kita tak boleh tunjuk yang aku nak juga keputusan tu, aku nak juga keputusan tu. Sebab bila kata muzakarah, kita kena ambil tahu setiap pendapat orang yang ada dalam muzakarah tu kan. Tak bolehlah contoh kita ketua, aku nak kau ikut aku, aku nak kau ikut aku. Habis semua ikut kita, langsung lah tak jadi kan. Sebab kita bila kita sendiri buat keputusan tanpa perbincangan, tanpa capai satu keputusan yang baik, dia akan lebih kepada kepentingan diri. Kalau kita sama-sama bagi pendapat, dia akan capai satu keputusan yang kebaikan dia akan dapat bersama-sama. Okey, itu firman Allah. Jadi Allah galakkan semua orang Islam berlaku lemah lembut supaya tidak menyakiti hati orang. So terutama dalam muzakarah lah, bila kita bermusyarat ramai-ramai kan, kita minta semua orang mendapat dan kita selawat, lepas tu kita cari satu keputusan yang sama. Dan orang yang buat keputusan tu mestilah dia bersifat akal dia sihat. Tak boleh orang gila. Kalau tiba-tiba orang gila jadi ketua dalam mesyuarat, terbalik negara. Macam tu lah nak katakan. Jadi bila orang tu buat keputusan, orang yang akan sihat buat keputusan, dah dapat semua punya pendapat daripada orang dalam mesyuarat, barulah dicapai keputusan yang sepatutnya. Okay, itu adalah saran Allah dalam Al-Quran. Jadi Ustaz minta doa dua-dua doa ni minta salin dalam buku, kemudian snap hantar kat grup InsyaAllah. Okay, ini doa dua-dua ni lah.
Doa sebelum mulakan mesyuarat, ini doa penutup mesyuarat. Doa penutup mesyuarat ni alhamdulillah Ustaz yakin semua budak dah hafal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni doa tasbih kifarah. Tasbih kifarah ni dalam majlis boleh, dalam mesyuarat pun boleh. Sebab kita bila ada satu tempat yang ramai, takut-takut dalam majlis tu kita dah leka, kita dah lalai daripada ingat Allah, ataupun kita dah buat dosa dalam majlis tu. Jadi ini tasbih kifarah punya fungsi. Dan doa sebelum mulakan mesyuarat kita baca untuk mencari idea, memudahkan urusan, dan tak adalah yang gaduh-gaduh dalam mesyuarat. Kita minta ke Allah rahmat lah. Ilman nafi'an wa qalban khashi'an, ilmu yang manfaat, hati yang khusyuk dan sebagainya lah, insyaAllah. So doa ni Ustaz minta saja dalam buku tulis, dah sudah snap hantar ke Ustaz. Itu tanda dah buat. Kalau tak buat sekejap lagi kan kena denda dah buka kafar ni. Tak tahulah buka kafar lagi berapa tahun, insyaAllah. Okey, seterusnya ini adalah adab ketika mesyuarat. So dalam mesyuarat, menghormati keputusan yang dicapai, menjadi pendengar yang baik, bincang dengan aman. Ni bincang dengan aman ni penting. Ni jangan bincang sambil tu bawa pedang, bawa pisau, bawa panah pula kan, nak bergaduh pula mesyuarat tu. Kita suarakan apa benda yang kita rasa tu tak apa, tapi jangan sampai nak bergaduh bertumbuk dalam mesyuarat. Itu dah langgar adab. Sebab ni katakan adab kan. Dia katakan adab, dia fikir logik. Kita duduk dalam mesyuarat, apa yang patut kita buat? Boleh tak kita maki orang tu? Contoh orang tu cadang, ustaz contoh nak buat program Hari Kemerdekaan. Orang ni pun cadang, ustaz apa kata kita pakai baju merdeka? Seorang jawab, kau ni gila nak pakai bendera kat badan. Tengok. Itu tak boleh. Jadi yang sepatutnya kita bagi orang bagi pendapat, lepas tu kita minta dijelaskan. Kenapa lah nak pakai baju merdeka? Katanya nak jahit ada lambang merdeka, bendera tu. Barulah kita faham. Ini tak pasal-pasal dah bergaduh lah kan. Okey, itu bincang dengan aman, mengeluarkan hujah yang bernas, jangan merepek-repek, bagi cadangan yang baik Lepas tu merancang waktu yang singkat tetapi padat. Mesyuarat ni janganlah sampai sehari, pukul 8 pagi start 8 malam baru habis. Tak boleh. Sebab itu dah menjangkau adab. Jadi jaga adab. Dia ada pendek asalkan dia manfaat, dia padat keputusan dia. Lepas tu bukan minda, bukan medan pertelingkahan, ataupun ni ayat tak habis ni, bukan medan pertengkaran. Ni bukan medan pertengkaran. Jadi jangan jadikan mesyuarat sebab tempat bergaduh. Menerima putusan majoriti. Ni dua-dua ayat ni kita tangguh lagi ni sebab tak dapat ni kosong. Okey, dalam mesyuarat dalam Islam lah, ini galak kan sebenarnya. Setiap kali bila kita nak dapatkan keputusan, kita kena selawat. Itu dalam Islam. Maksudnya dalam Islam dia tolak majoriti, dia tolak minoriti. Dia tak pilih siapa yang banyak, siapa yang sikit. Macam sekarang kita biasa mesyuarat kan, yang banyak kita pilih, yang sikit kita tolak. Sebab apa Islam anjurkan macam tu? Kita tak bergantung pada majoriti, kita tak bergantung pada minoriti. Sebab Rasulullah sangat menjaga hati sahabat-sahabatnya bila bermesyuarat. Sebab itulah bila nak capai keputusan, satu jemaah dalam mesyuarat itu akan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ambil keputusan. Dan keputusan tu dia terima dengan hati yang lapar. Tak adalah yang rasa, aku tak dipilih lah, aku punya idea sedih lah, balik lah, maju lah. Bukan macam tu. Okay, ni adab ketika berucap pula dalam mesyuarat. Mulakan dengan salam dan selawat, beri tumpuan kepada semua, menggunakan kata yang lembut, hormat pendapat orang lain. Ni maksud Ustaz tadi, hormat pendapat orang lain. Kalau orang bagi pendapat tak masuk akal sekalipun, kita tak boleh nak condemn dia. Dia cakap kau punya ni merepek ni semua, tak boleh. Kita terima dengan kita hormat pendapat dia. Ada sebab kenapa dia bersebut demikian. Okey, hendak kemukakan hujah yang jelas, bagi ayat tu ayat yang orang faham. Tak bolehlah kita sebut orang pun terbinga apa benda yang kau nak cakap ni. So hujah dengan jelas. Hujah tak bangga diri, jangan sombong. Adalah dia bagi pendapat, lepas tu dia siap bangga, aku je boleh buat. Dia sombong mak tu kan. Dapat sekali kena, langsung diam. Kita tak boleh lah. Okay? Tidak berpusing, tidak terpesong daripada tajuk yang sedang dibincangkan. Memberi peluang kepada orang lain untuk bercakap, tidak memotong cakap orang lain. Ini dua penting ni. Yang dua-dua ni biasa orang langgar. Bila orang langgar ni automatik ada yang akan terasa dalam mesyuarat. Okay? Sekarang ni memang kita takkan nampak tau sistem mesyuarat sebab kita jarang. Tapi anak-anak semua bila kita dah besar, insyaAllah korang akan terlibat dalam mesyuarat. Mesyuarat kecil. Okay, perkara yang dilarang dalam mesyuarat, tidak beri tumpuan. Perkara yang dilarang dalam mesyuarat. Okey, ini Ustaz beritahu kaitan perkara dilarang dalam mesyuarat dengan adab ketika berucap dalam mesyuarat, adab ketika mesyuarat. Tiga perkara ni, kalaulah anda semua dapat fikir dengan baiklah kan. Hormat keputusan yang dicapai. Okey, ini contoh adab kan. Bila tiba-tiba dia minta contoh tak beradab pula. Bila contoh tak beradab, yang ni kita lawankan dia. Contoh baik lawan dia buruk. Kalau suci lawan dia kotor.
Jadi yang ni menghormat keputusan orang, lawan dia apa? Lawan dia bangkang keputusan orang. Itu adalah contoh akibat contoh tidak beradab dalam mesyuarat. Maknanya kalau kita tulis adab, bila dia minta tidak beradab pula, kita lawan apa yang kita tulis tu. Tapi janganlah asyik ulang mendapat pahala, mendapat dosa, berbuat baik, berbuat jahat. Jangan ulang macam tu. Itu jawapan dia 3. Kita nak jawapan dia 5. Jadi sekurang-kurangnya kuasailah adab. Bila kita dah kuasai adab, automatik kita boleh jawab benda yang tidak beradab. Faham Janganlah tulis kan, apa adab peti mesyuarat? Bercakap lemah lembut, hormat orang lain, berbuat baik, mendapat rahmat. Saya tak nak macam tu. Okey, sebab jawapan dia 5. Kalau boleh sekurang-kurangnya bagi setiap tajuk tolong kuasai adab ketika tajuk tu lah. Contoh adab ibu bapa, adab ibu bapa lah. Kalau adab jual beli, adab jual beli lah. Okey, kuasai adab, kemudian baru kita dapat jawab perkara yang tidak beradab. Okey, kebaikan dia mencapai tujuan dia semua, dikasihi Allah. Ni semualah kebaikan dia. Ini adalah kebaikan. Kalau biasa budak akan jawab macam mana? Mendapat pahala, disayangi masyarakat, disayangi orang. Itu PCHI semua jawab macam tu, betul? Inilah kebaikan, betul tak salah. Ustaz tak cakap salah pun. Jadi sangat cantik lah tu kebaikan dia. Kalau akibat pula mendapat dosa, dibenci orang. Tu betul lah tu. Memang sangat betul lah. Cubalah kita baca-baca sikit kebaikan dengan akibat tidak beradab. Okey. Jadi itu rasanya insya-Allah setakat ni itu je lah pasal adab kan. Hikmah ni adalah kelebihan lah. Apa kelebihan kalau kita beradab dalam bermesyuarat? Kelebihan ni samalah. Kebaikan dan hikmah ni sama je. Okey, lebih kurang sama je. Hikmah ni maknanya kelebihan kita buat adab tu dalam mesyuarat. Apa kelebihan ni? Okey, insya-Allah mungkin setakat tu untuk pasal mesyuarat. Dan akhir sekali sebagai penutup, ni untuk pengetahuan dan kita kena hafal kita kena kuasai macam mana susunan organisasi dalam bermesyuarat. Siapa sepatutnya jadi ketua, siapa yang sepatutnya jadi naib pengerusi. Okey, kita tengok baik-baik yang pertama pengerusi, yang ni akan ketuai pengesyuarat. Dia akan mula cakap dan dia akan minta pendapat orang lain. Naib pengerusi dia akan bantu pengerusi lah dalam mencapai keputusan. Setiausaha dia akan mencatat apa-apa perkara yang ada dalam mesyuarat. Orang panggil minat mesyuarat. Dia akan catat. Contohnya Ali bagi pendapat. Jadi ustaz sebagai setiausaha kena tulis Ali memberi pendapat bahawa kafar ini ditambah aircon. Itu. So pengurusi kena fikirlah nak letak aircon apa. Aircon kat masjid negeri tu ke, ataupun aircon kecil ke, ataupun aircon setiap meja ke. Doalah amin. Okey, bendahari pula sama juga kerja dia tunggu. Biasa bendahari ni kacau pasal duit lah. Kemudian dia akan ada JK kampung semua. Last sekali pemeriksa kira-kira, juraaudit 1, juraaudit 2. Juraaudit ni merupakan pembantu bagi pemeriksa kira-kira ni. Okey, ini semua adalah organisasi dalam mesyuarat. Baik, itu adalah tajuk adab mesyuarat. Jadi ustaz minta mohon kat rumah habiskan buku latihan tajuk mesyuarat muka 8 sampai muka surat 14. InsyaAllah. Itu saja untuk hari ini. Jadi moga-moga hari ini tajuk adab bermanfaatlah untuk kita. Sebenarnya kita belajar adab bukan sekadar untuk periksa PKK, tapi kita nak juga amal dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Memang sekarang kita jarang duduk mesyuarat kan. Jarang mak ayah pergi mesyuarat dekat surau lah. Ada yang hati-hati lah kita tak pergi pun. Tapi sampai masa besar kita akan terlibat dalam mesyuarat. Okey. So insya-Allah siapkan dalam buku latihan muka surat 8 sampai muka surat 14 habis tajuk adab dalam bermesyuarat. Okey, insya-Allah Ustaz Arab semua dapat jaga kesihatan, dapat ulang kaji dengan baik dan semoga tak leka lah kat rumah. Ustaz pun leka je kat rumah, asyik main game je. Jadi sama-sama lah kita insya-Allah. Kita pun dah susun jadual. Seminggu ni kita akan belajar. Kalau anda kata cuti ni dipanjangkan, kita akan ulang lah tajuk tu. Kita akan ulang insya-Allah. Okey. Jadi jaga diri semua, insya-Allah selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.